Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnah binti Long dari OUM Terengganu. Hari ini saya akan membentangkan subjek HBEC 4403 Kemahiran Sosial dan Perkembangan Moral Kanak-kanak Prasekolah yang bertajuk The Miracle Worker. Untuk pengenalan, perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu budaya dan masyarakat. Pendek kata, perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran dan lingkungan sosial. Yang kedua, ringkasan cerita. Ringkasan cerita daripada filem The Miracle Worker. Helen Keller dilahirkan sebagai bayi yang sihat. Sekitar umur 19 bulan, Helen mengalami penyakit yang menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran dan bertutur. Keadaan ini menyebabkan Helen menjadi emosi tidak terkawal dan pemarah. Ahli keluarga Keller juga pernah meletakkan Helen di hospital mental. Akan tetapi Helen bernasib baik. Tidak ada hospital yang boleh mengenalikan Helen. Akhirnya Helen dibawa pulang ke rumah. Dipendekkan cerita, keluarga Keller meminta bantuan seorang doktor atas cadangan ibu saudara Helen. Akan tetapi doktor tersebut tidak dapat memberi bantuan. Kemudian dia menghantar Anna Sullivan, seorang pelajar terbaik di sekolah khas orang kuat upaya. Konflik bermula apabila ketibaan Anna Sullivan ibarat mengganggu perkara-perkara yang menjadi kebiasaan keluarga Keller. Ini kerana sikap dan apa yang dibuat oleh Anna Sullivan terhadap Helen bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh ahli keluarga Keller, di mana mereka lebih cenderung membiarkan Helen melakukan segala apa yang diinginkannya. Anna menganggap ini adalah faktor yang membatasi proses pengajaran yang dilakukan dengan Helen. Anna meminta kebenaran untuk duduk berdua dengan Helen di rumah ladang milik keluarga Helen. Keadaan ini memudahkan Anna mengajar Helen tanpa gangguan orang lain. Dengan berat hati, keluarga Keller membenarkannya, tetapi hanya dalam tempoh masa 2 minggu sahaja. Dengan adanya peluang ini, Anna menggunakan sifat marah dan sifat bijak untuk mengajar dan mengawal Helen. Helen tidak akan memberi ganjaran jika tidak mengikuti kata Anna. Dalam tempoh 2 minggu itu, Hannah mengajar ejaan iaitu kod isyarat tangan kepada Helen melalui sentuhan tangannya. Apabila kembali ke rumah semula, Helen menunjukkan sikap lamanya yang biadab di meja makan, yang sebelum ini diikuti dengan baik semasa di bawah jagaan Anna di rumah ladang itu. Ini menyebabkan Anna kecewa dan marah pada ibu bapa Helen yang tidak memberikan masa yang lebih panjang kepadanya untuk mendidik Helen. Anna dengan kasar dan biadab juga menghalang Helen daripada memakan makanannya. Tetapi didesak oleh ibu bapa dan nenek Helen supaya jangan mengganggu Helen. Tetapi akhirnya ibu Helen merasakan apa yang dibuat oleh anak itu betul dan membiarkan Anna membuat apa sahaja terhadap Helen. Ketika itu Anna mendukung Helen dan bersama dengannya Anna membawa jak air dan menyuruh Helen mengepang air untuk diisikan ke dalam jak yang ditumpahkannya di meja makan tadi. Anna mengajar Helen mengepang dan mengajar perkataan dan mengepang air sambil mengajar perkataan air. Di saat inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ilham kepada Helen makna hubungan perkataan water, WATER, itu dengan sentuhan, dengan air yang disentuh. Detik itulah bermulanya kehidupan baru Helen. Okey, yang ketiga, teknik dan usaha Anna Sullivan untuk membimbing tingkah laku Helen. Yang pertama, pembelajaran
iaitu kod dan isyarat tangan. Ana menggunakan pendekatan kod dan isyarat tangan kepada Helen melalui sentuhan tangannya. Melalui isyarat tangan ini membantu Helen memahami perkataan berkaitan di sekitarnya. Teknik yang kedua iaitu teknik pemerhatian. Ana meminta kebenaran untuk tinggal di rumah ladang agar dapat memberi perhatian yang penuh terhadap Helen. Ini kerana bagi memudahkan Hana memberikan teori pembelajarannya terhadap Helen. Yang ketiga, teknik berdikari. Setiap kali waktu makan, Helen akan mengelilingi meja makan dan mengambil makanan daripada pinggan ahli keluarganya. Ana berusaha mengajar Helen untuk makan dari pinggan dengan sudunya dengan sendiri. Dan akhirnya Ana berjaya membuatkan Helen makan dengan sendiri. Okey, teknik yang keempat, pendekatan kognitif. Ana mengubah pembelajaran behaviorisme menjadi pendekatan kognitif. Ana menyikir semua rangsangan yang diberikan sebelum ini, di mana jika Helen menjadi marah, dia diberikan gula-gula supaya Helen tenang. Ana berusaha memberi rangsangan dan mengeja dengan memberi rangsangan jika Helen mengeja dengan betul. Teknik yang ketiga adalah teknik yang keempat, teknik kognitif. Ana mengubah pembelajaran behaviorisme menjadi pendekatan kognitif. Ana menyikirkan semua rangsangan yang diberikan Helen sebelum ini, di mana jika Helen menjadi marah, Helen diberi gula-gula supaya tenang. Dan Ana berusaha memberi rangsangan mengeja. Sekiranya Helen mengeja dengan betul, Helen akan mendapat ganjarannya. Okey. Sikap dan nilai membantu Helen membina perwatakan yang baik. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Ana bersungguh-sungguh mengajar Helen makan makanan menggunakan pinggan dan sudu sendiri. Dan Ana juga bersungguh-sungguh meminta melanjutkan tempoh masa untuk mengajar Helen. Setelah tamat tempoh masa 2 minggu. Yang kedua, tidak berputus asa. Walaupun Helen tidak menunjukkan tingkah laku positif, Ana tetap mengajarnya dengan tidak berputus asa. Yang ketiga, bersikap tenang. Ana tetap bersikap tenang walaupun Helen sentiasa menunjukkan aksi yang marah kepadanya. Okey. Kesimpulannya, di atas kesungguhan Ana membimbing Helen, mengubah kehidupan Helen menjadi anak yang bijak. Sekian, terima kasih.